menunaikan Ramadan. Kira-kira tak sampai sebulan daripada sekarang, tuan-tuan. Dan insyaAllah kalau berdasarkan keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, kita dijangka membuka kembali negara ini sepenuhnya pada 1 bulan April, insyaAllah. Kerana daripada ucapan yang disampaikan semalam, dapatlah kita rumuskan bahawa kerajaan mula memberi isyarat bahawa PKP yang berjalan sekarang adalah yang terakhir, dan pelepasan penuh insya-Allah akan dibuat pada 1 bulan April bagi membolehkan Malaysia kembali sepenuhnya sebelum 18 Mac 2020, di mana ekonomi akan dibuka sepenuhnya, kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Kita semua akan dapat meneruskan kehidupan dengan menghadapi Malaysia yang kembali terbuka sepenuhnya, tetapi menguruskan SOP norma baru di luar daripada PKP untuk memulakan jentera ekonomi, jentera sosial, tetapi pada masa yang sama menangani cabaran ketika angka jangkitan masih lagi berada pada paras 1,000 ke 1,300 orang sehari. Saya menganggap ini adalah pengumuman yang positif. Kita harus mengharunginya setelah setahun kita menyertai masyarakat dunia untuk berdepan dengan apa yang disebut sebagai MCO ni, persamaanlah juga dengan negara-negara yang lain. Dan ketika Perdana Menteri memberi isyarat bahawa ekonomi dan juga keseluruhan orientasi Malaysia akan kembali seperti sedia kala, pada waktu yang sama Itali melancarkan lockdown penuh kerana jangkitan COVID-19 gelombang ketiga yang sedang melanda Eropah, yang dianggap sebagai gelombang terburuk selepas gelombang pertama yang mereka isytiharkan pada bulan Mac, gelombang kedua yang mereka isytiharkan pada bulan Oktober, dan sekali lagi mereka mengisytiharkan gelombang jangkitan wabak secara drastik dan pada kadar angka jangkitan tinggi secara harian pada bulan Mac 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana akhirnya kita menjadi sebahagian daripada masyarakat yang memilih untuk bersedia dan bertindak berani. Saya mengambil pandangan ini secara positif, tuan-tuan. Kerana kalau kita nak menanti keadaan menjadi sedia kala dan kemudian memasuki kembali norma baru tanpa PKP ni, dengan menanti angka jangkitan berada pada tahap bawah daripada 100 adalah satu yang mustahil. Ekonomi mesti dipacu, rakyat perlu kembali digerakkan untuk bekerja secara normal tetapi dengan norma yang baru. Maka dengan ini akan meningkatkan peranan kita semua untuk memastikan kita berada sebagai masyarakat pasca COVID-19 ataupun pasca MCO dengan disiplin ataupun dengan cara hidup yang lebih proaktif. Tuan-tuan dan puan-puan, patuhi undang-undang. Kita telah sedang melalui debat yang panjang sekarang mengenai denda yang dikenakan, kenaikan apabila Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 dipinda, di mana denda kini menuju pada RM10,000. Ramai orang protes, banyak insiden-insiden ketika surat saman dikeluarkan, rakyat berada dalam keadaan tidak bersedia untuk menerima saman ni, terutama bagi kes-kes yang kita anggap tidaklah wajar saman dikenakan. Dan kita telah mendengar keputusan daripada Majlis Keselamatan Negara yang diumumkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa rundingan rayuan boleh dibuat di semua pejabat kesihatan daerah, kerana kuasa untuk menurunkan saman adalah kuasa bagi pegawai kesihatan daerah. Walaupun saman dikeluarkan oleh dua pihak, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak polis, termasuk pihak berkuasa tempatan, tapi Alhamdulillah ia memberi harapan kepada mereka yang selama ini merasakan untuk berdepan dengan denda maksimum bagi kesalahan-kesalahan yang dianggap tidaklah wajar untuk mengeluarkan angka denda RM10,000. Kita harap juga dengan pengumuman YB Ismail Sabri ini, pegawai-pegawai kesihatan daerah mengambil kira untuk membantu mereka yang melakukan kesalahan, terutama apa yang kita anggap sebagai kesalahan, tetap ia kesalahan, tuan-tuan, tetapi daripada luar kesengajaan. Macam saya ambil kes yang saya selalu bangkitkan kepada saudara, tentang seorang pelajar di Melaka berusia 17 tahun yang berlari ke kedai untuk membeli paracetamol bagi kegunaan ibunya. Kemudian dia terlupa untuk menekan kod My Sejahtera,
dan sebaik saja keluar daripada kawasan kedai runcit dia di Saman. Jadi 10,000 untuk seorang pelajar 17 tahun yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah, yang tergesa-gesa kerana mendapatkan ubat bagi ibunya yang sakit. Ini adalah satu yang kita rasa tak wajar lah, dalam keadaan rakyat begitu sukar untuk mendapatkan punca pendapatan. Beban untuk membayar saman, walaupun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran, tapi saya rasa kerajaan juga harus menerima hakikat rakyat telah bertarung dan berjuang dengan begitu panjang sejak setahun yang lalu. Tak wajar juga ketika majoriti rakyat memilih untuk menghormati dan menyertai usaha kerajaan memerangi COVID-19 dengan menggembling tenaga dan berkorban, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan pelbagai kesusahan. Usaha rakyat diraihkan dengan mengetatkan lagi undang-undang dan kemudian menjadikan sebahagian daripada kita yang tidak berupaya atau melaksanakan kesalahan dengan tak sengaja, tuan-tuan, sebagai satu kesalahan yang menambahkan lagi beban. Saya fikir rakyat Malaysia dah banyak belajar daripada COVID-19 ni, tuan-tuan. Dan kita pun harus mengingatkan kerajaan juga bahawa angka jangkitan harian 90% lebih disumbangkan oleh sektor pengerjaan. Di mana sektor pekerjaan adalah sektor ekonomi sasa yang bekerja dan cuba mencapai keuntungan harian pada masa yang sama mereka menggerakkan ekonomi negara. Tetapi kena terima hakikat tu, tak guna kita mendesak dan menekan peraturan denda ini ke atas orang awam ketika kita bukanlah lagi menjadi kluster utama yang meletakkan negara dalam kancah jangkitan, kerana kluster utama kini adalah kluster pekerjaan yang datang daripada sektor pembinaan, penggilangan dan juga pembuatan dan juga sektor perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang ni akan terus berjalan kerana walaupun Malaysia dibuka sepenuhnya pada bulan April, kita tak pasti sama ada dengan membenarkan pergerakan rentas negeri, pergerakan ekonomi berjalan penuh seperti biasa, pergerakan sosial berjalan penuh seperti biasa, aktiviti ekonomi pelancongan dibenarkan berjalan seperti biasa. Kita tak pasti apakah kabarnya tentang kedudukan darurat. Apakah semua benda ini dilaksanakan dalam keadaan Malaysia masih lagi berada di bawah paras darurat. Saya yakin bahawa darurat akan dikekalkan dan pelepasan PKP ataupun MCO pada 1 hari bulan April, mulai 1 hari bulan April ni, tuan-tuan, belum tentu menampakkan apa-apa isyarat sama ada kita bersedia untuk menarik kembali darurat. Dan kalau kita menarik kembali darurat, tuan-tuan, Dewan Parlimen kemungkinan akan dipanggil bersidang atau dibubarkan. Ini antara beberapa benda yang kita kena tengok, dan kita harap kepada semua pihak yang berada dalam politik tidak menjadikan pelepasan PKP ni 1 April sebagai satu lagi tindakan mendesak untuk mengadakan pilihan raya, kerana kita baru nak menggunakan April ini untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi bagi membolehkan penggal kedua tahun 2021. KDNK ataupun GDP ataupun pertumbuhan ekonomi Malaysia memacu dengan baik kerana kita menyasarkan 6% hingga 7% tahun ini, tuan-tuan. Kalau keadaan politik terus tidak stabil, rakyat terus terhimpit di antara percakaran ahli-ahli politik untuk membentuk kerajaan atau menukar kerajaan, atau lebih teruk lagi di tengah kegolojohan mereka untuk mengadakan pilihan raya, saya rasa rakyat akan kecewa. Kerana pastikanlah dulu, sekurang-kurangnya April ni, tuan-tuan, rakyat boleh memulakan pelepasan PKP ni untuk menikmati kehidupan mereka, bagi membolehkan mereka kembali menyediakan nasi dan lauk di atas meja makan dalam keadaan yang sempurna. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada mereka yang memberi respon kepada flash, ya, tuan-tuan. Saya baru flash je tentang foto seluar bushpan yang akan dilancarkan oleh garasi. Pada mereka yang masuk ni, tolonglah like sekali tu, tanda respon, komenlah sikit apa yang saudara nak, kerana seluar tu insyaAllah akan dinaikkan pada minggu pertama bulan April. Saya dah jadualkan bulan April ada 200 like untuk saudara raih 100 like bushpan 18 ounce yang akan dilancarkan pada minggu pertama April, dan insyaAllah pada minggu ketiga April kita akan melancarkan pula 5 pocket edisi pai baru, edisi benang baru untuk saudara rebut. Berarti ada 200 live dalam bulan April, dan insya-Allah kami berjanji pada awal Mei, sekurang-kurangnya sebelum meraihkan hari raya, 200 live edisi 18, 100 live edisi 18 ounce dan 100 live edisi 21 ounce akan dilancarkan bagi memeriahkan pula sambutan Double R yang kami panggil sebagai edisi Double R, iaitu Ramadan Raya.
untuk saudara simpan sebagai koleksi pertama seluar raya daripada Garasi dengan double R. Garasi juga akan melancarkan edisi Garasi 1 tahun pada awal Julai. Dan insyaAllah kalau tak ada apa aral melintang, edisi awal Julai tu kita akan mempunyai pai baru lagi, iaitu pai Malaysia, Malaysia Merdeka dan Nakbah dan genap setahun Garasi. Jadi berarti ada dalam perancangan kami untuk tempoh sampai ke Julai, ada 600 lai seluar yang akan dinaikkan bagi tempoh bermula 1 April hinggalah pada awal Julai. Mengikut frasa, iaitu frasa Masjid Al-Aqsa ada lagi 200 lai, frasa Double R Ramadan Raya Garasi ada 200 lai, dan frasa genap setahun Garasi Malaysia Merdeka dan memperingati 70 tahun lebih pendudukan Israel di bumi Palestin. Jadi insyaAllah saudara akan mendapat 2 pai pada edisi tersebut dan 1 pocket print. Di mana 2 pai mungkin kami memilih pai Malaysia Merdeka dan juga pai Hari Nakbah, iaitu kejatuhan Palestin, di pai belakang, di kiri dan kanan. Manakala pocket print kami akan memilih selamat setahun Garasi TV bersiaran, iaitu bermula pada 3 bulan Julai 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kerana barulah kebelakangan ni saya ada sedikit informasi atau mendapat feedback daripada saudara. Bahawa ramai yang ingin berkongsi tentang tips jin ni. InsyaAllah saya akan cuba sediakan secara berfoto juga selepas ni, supaya saudara dapat melihat lebih luas option bermain dengan jin, terutama apabila saudara nak menggayakan jins yang dikeluarkan di bawah edisi Garasi ni. Pertama adalah Ozi-nya, kedua adalah warnanya, yang ketiga adalah cuttingnya. Bagaimana nak menggayakannya dengan baik, bagaimana nak menggayakan dengan apa yang dikata masuk lah. Sama ada saudara nak bermain gaya penuh ala Jepun, ataupun saudara nak mix dengan saya menggunakan barang orientasi made in USA di badan dan barang orientasi made in Japan di bahagian seluar. Ini ada beberapa cara yang kita akan bincang juga, bahawa bagaimana nak mempergayakannya. Saya rasa banyak orang sedang menanti, ramai yang mengatakan terima kasih kerana tak sempat potong kaki seluar. Kerana semalam kita berkongsi tip, kata seboleh-bolehnya janganlah potong kaki seluar, tapi pilihlah menggunakan kaedah 1 lipatan, 2 lipatan ataupun lipatan tokol. Jadi ramai yang mengatakan bahawa akhirnya lebihan 6 inci itu bukanlah beban. Kerana 6 inci berarti saudara boleh turun di bawah liga lipatan tokol. Kalau saudara mempunyai lebihan 3 inci, saudara boleh menggunakan lipatan 2 lipat. Dan kalau saudara mempunyai lebihan sekitar sekurang-kurangnya 2 inci, 1 lipatan dah pun cukup. Kerana kita menghantar slim tapered, bila kita buat 1 lipatan, walaupun dia meninggi sekitar 1,5 inci, sekiranya saudara menggunakan boot, saudara bermain dengan boot, kesan daripada lipatan yang walaupun agak panjang sekitar 1,5 inci ke 2 inci, dengan kedudukan di bahagian kakinya tapered, iaitu mengecil, lipatan tu sebenarnya mencantikkan lagi. 1 lipatan dalam tradisi lama tidak digunakan untuk boot, tetapi kita kena ingat tradisi lama adalah seluar yang datang dengan lebar kakinya adalah 17 dan 18. Kalau kita buat 1 lipatan, dia akan melebih. Kita buat 2 lipatan. Tetapi dengan adanya slim tapered, kita mungkin memasuki era baru dengan bermain dengan menggunakan boot, tapi menggunakan 1 lipatan yang lebih tinggi. Kita boleh try. Sebab kain Ozi adalah kain tebal. 1 lipatan akan menjadikan gandaan tebalnya 18. Bila saudara buat 1 lipatan, kekuatan bahagian kaki seluar tu akan menjadi 36. Kerana 18 kali 2 dia lipat. Kalau saudara pakai 16 jadi 32. 32 tu cukup untuk mengukurkan kedudukan kalau saudara mengenakan boot. Sekarang ni saya fikir kata era untuk mengatakan 1 lipatan bagi boot mungkin berakhir. Sekiranya saudara berjaya menggayakannya dengan 1 lipatan, macam ni saya ajar kata, try dia sebab dia 18. Ni saya pakai ni Big John 14.7 Ozi ni. 1 lipatan ni sudah boleh diterima kerana kedudukan kain yang keras serta kaki seluar yang tapered, kaki seluar yang ditapkan tu dengan ini adalah tapered fit keluaran Big John, memadai untuk kita memulakan peraturan baru dan gaya baru bagi pemakaian seluar sekiranya saudara tidak mahu bermain 2 lipatan ataupun lipat tokol. Ramai orang merasa lipat tokol agaklah lipat yang boleh dianggap sebagai lipat 50s pada era moden ni. Saudara boleh balik pada lipat basic dia. Lipat riak sekali ni asal kepala kainnya menongkah keluar.
Dan oleh kerana kedudukan seluar tersebut tapered, dia telah cukup untuk mencengkam boot dan menghasilkan kedudukan kaki seluar dan kedudukan kasut boot dalam posisi yang baik. So saya anggap kata ini perkara yang boleh dicuba, terutama bagi mereka yang membeli saiz 30-32 tu, di mana kalau saudara rasa membuat terlampau banyak lipatan, dia tidak memberi balancing pada kedudukan tubuh anda. So anda boleh mula saja satu lipatan, tetapi dengan lipatan yang lebih tinggi. Kerana sekiranya anda mempunyai ketinggian 5 kaki 4, 5 kaki 5 dan tubuh yang sedikit kecil, membuat lipatan tokol akan menjadikan struktur pemakaian tubuh anda tak balance. Di mana kita ni kecil kan, turun, di bawah-bawah ni dia kembung seketul. Menjadikan satu kesan lipatan tokol tu, kesan lipatan tokol ni, kalau saudara lipat tokol macam ni, dia menyebabkan kedudukan rasa tak balance, di mana kasut akan terasa lebih kecil kerana kembung tokol bagi kategori 18 Aussie, menyebabkan struktur pemakaian kaki kalau saudara akan jadi begitu. Tapi saya rasa itu kenapa saya memilih slim tapered sebagai pilihan untuk keluaran seluar garasi, kerana dia lebih memberi option kepada saudara untuk menggayakannya secara jeans masa kini. Dan kemudian kesan pemakaian tu, dia tidak mengembalikan saudara kepada look and feel worker ataupun look and feel menggunakan jeans gaya lama, tapi dia membenarkan saudara meneroka gaya baru kerana struktur kain yang keras dan digandakan lipatannya dengan potongan seluarnya yang begitu kini-kinian, menjadikan dia cantik kalau saudara nak memakaikannya secara t-shirt, saudara nak berkemeja kemas seperti saya, saudara nak beraksi hanya dengan menggunakan flannel, t-shirt dan juga kemeja petak yang tidak dibutangkan. Okey untuk saudara menggunakannya dengan menggunakan jaket jeans. Betul satu saya kata kenapa garasi memilih slim tapered sebagai keluarannya, kerana slim tapered lebih memberi ruang bukan saja menikmati jeans, tetapi memberi potensi kepada saudara mendapat kenikmatan style apabila saudara menggayakannya. Tapi kalau saudara nak tahu tanya tip mereka yang baru masuk dan masih lagi nak dapatkan tip tentang jeans yang saudara beli, ataupun kalau saudara merancangnya untuk membeli, ataupun kalau saudara mengatakan bahawa apa konflik yang saudara alami dengan jeans saudara, terutama yang main dengan Aussie ataupun bagaimana nak mengendalikan jeans dan juga cara memakainya yang betul. Ramai orang masih lagi mengalami masalah bertanya pada saya tentang soal cawat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi edisi jeans moden, maksudnya jeans moden yang ada sekarang tuan-tuan, dia adalah jeans yang diturunkan pada cawat normal. Berarti kita tak keluarkan edisi macam 701, 702 Levi's, 201, 901, 902 Levi's yang kita kena gazette cawatnya. Sebab cawat yang dikeluarkan ni adalah cawat normal, iaitu best practice. Inilah saiz dan ukuran cawat yang digunakan oleh semua jenama utama Jepun. Berarti kalau saudara main pure blue jean, saudara main Japanese blue, JBJ, Japan blue jean, saudara main Momotaro, saudara main samurai, saudara main denime, inilah standard yang kita gunakan bagi best practice sekiranya saudara mengikut ukuran yang digunakan oleh semua pemasaran jean utama bagi kategori jean masa kini di bawah kelas slim tapered. Senang je, itu yang saya beritahu kat saudara, bahawa kita tak mungkin mengeluarkan seluar yang berasaskan kepada custom made, di mana setengah orang nak minta cawat naik lebih seinci, cawat pendek. Tak boleh tuan-tuan. Saudara beli daripada jenama-jenama besar pun, walaupun pre-order, saudara hanya boleh pre-order saiz. Tak ada satu pun sekarang ni Momotaro melancarkan pre-order untuk edisi 15 tahun Momotaro. Saudara kena bayar 1,000 lebih tu nak dapat seluar tu, 1,400 ke 1,500 tu, dengan limited editionnya. Saudara hanya boleh minta saiz. Itu pun kalau ada. Kalau saiz yang dia dah pangkah, berarti saiz tu dah telah pun penuh. Berarti tak dibenarkan saudara buat pre-order dengan demand. Potongan apa pun tidak. Itu saya ambil best practice dalam perniagaan. Tiada syarikat yang menjalankan perniagaan dalam volume keluaran pasaran mas ataupun pasaran masa atau pasaran orang ramai. Dengan boleh membuat seluar per demand. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kita bukanlah kedai jeans yang menjahit per helai berdasarkan kepada per tempahan. Itu saya kata ini adalah best practice. Ini saya tunjuk ni ini. Ini adalah contoh terbaik. Walaupun dia bukan jeans, saya bagi contoh terbaik pada saudara. Ini adalah kasut pertama kali Red Wing crossover dengan Denims dan crossover dengan Momotaro, di mana dia menggunakan dye Momotaro.
bagi keluaran swab di bawah 8193 saya rasa. Okey. 8173. Tengok ni betul-betul saya tunjuk saudara. Ini adalah perkara yang terbaik untuk mudah buat saudara faham. Kasut ni hanya dikeluarkan 50 pasang je di seluruh dunia. Sebagai eksperimen yang pertama di mana dye indigo keluaran Momotaro yang disebut sebagai dye Rukyu digunakan di atas kulit swab bagi keluaran red wing. Okey. Ini dia buat rendaman terus. Dia panggil rendaman terus sebab tu kesannya ada sampai ke ketapaknya. Berarti konsep dye ni dia tak dye leather dulu. Dia dye penuh kasut. Berarti dalam dye ni dia memiliki lebihan pegangan dye 30%. Begini bila kita dye struktur leather ni akan serap dye tu. Dia serap sampai penuh. Tapi dye tak tahu dia diperlukan ataupun tidak. Dia terus melekat lagi pada kasut ni. Bila dia rendam, dia angkat. Dye yang bagus tuan-tuan adalah dye yang didye melebihi daripada keperluan benang. Kalau dalam jin ni benang tu makan lebih. Berarti apabila saudara nampak debu dye sedang keluar, itu adalah dye yang telah tidak diperlukan oleh benang pada seluar saudara. Sempena je seperti dye ni saya pegang, kalau saya pakai kasut ni tuan-tuan, walaupun menggunakan stokin 4 ounce ni. Tebal ni stokin red wing tuan-tuan, keluaran red wing stokinnya adalah 4 ounce. Bayangkanlah dye ni lepas stokin ni dan masuk dan kena kaki saya. Tapi kerana saya dah faham dah bahawa ini adalah bukan dye yang dianggap dye yang meluntur. Dianggap lebihan dye yang tak diperlukan lagi oleh kepadatan kulit ni. Berarti kalau di seluar jin tuan-tuan, saudara dye, benang tu telah mengambil 100% dye yang telah lekat pada dia. Tetapi dia akan mengeluarkan debu, iaitu dye yang tak diperlukan lagi oleh keperluan benang. Itu yang saudara nampak sekarang dye yang sedang keluar tu. Sebab dia adalah unsunforest tuan-tuan. Bukan kemungkinan, dia mesti berlaku demikian. Kerana edisi kain itu adalah unsunforest. Panjang kalau saya nak cerita. Semalam dia masuk tak? Unsunforest akan memerlukan 10 minit pula kalau saya cerita, saudara tengok. Unsunforest tak? Video semalam saya dah delete. Sebab saya bagi video-video yang ada isu semasa yang serius, saya akan flash, lepas tu saya akan delete, saya akan flash, saya akan delete. Saya tak mahu orang guna cut and paste komen-komen saya, kemudian komen-komen saya disebarkan. Sebab dah banyak WhatsApp menggunakan komen-komen tu. Dalam garasi saya sana berhati-hati juga, kerana orang akan boleh mengambil komen tu untuk tujuan WhatsApp, bagi tujuan menimbulkan kekeliruan. Seolah-olah fakta garasi mempunyai fakta hasutan. Jadi saya potong bagi hal-hal yang saya menyentuh, hal-hal yang sensitif. Terutama apabila saya menyentuh mengenai pihak polis, saya menyentuh mengenai kerajaan, Perdana Menteri, Kabinet dan segala macam. Saya tak mahu orang potong half cut, lepas tu viralkan dan menggambarkan garasi adalah sebuah saluran informasi yang sedang menghasut dan menyampaikan ucapan kebencian. Saya rasa itu je, semalam panjang dah tu. Siapa yang tanya Mirza Dennis. Saya harap nanti saya akan potonglah edisi itu supaya saudara dapat tontonnya di YouTube. Sebab itu adalah basic. Pergi ke YouTube sebab saya dah serahkan, saya dah jelaskan semalam pasal edisi dye ni. Dye itu bukanlah dye turun, dan dia turun dia tak akan melekat mati. Ramai orang dia kata kalau dye itu turun jaga. Sebab nanti kena kasut tak boleh keluar, tak timbul tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu buat basuhan je. Ataupun saudara ni dia, bukan basuhan pada seluar. Teori yang mengatakan dye itu akan menyebabkan kasut jadi biru, pakaian lain jadi biru adalah teori bombastik tuan-tuan. Lebih cakap daripada faktanya. Tak berlaku begitu. Kulit saudara tak akan jadi biru. Tak akan bertukar saudara jadi X-Men hanya kerana lebihan dye itu tuan-tuan. Dia adalah masalah basic dia apabila kita bermain dengan kain unsunforest. Itu saya jelaskan tak ada isu sebab saya main ni jin Japan 90% adalah unsunforest. Sebab saya bila dengar je perkataan keluaran tu adalah sunforest, saya tak akan steam tengok barang tu. Sebab saya akan main barang Jepun, kalau brand new, nak beli, butik ataupun daripada online, saya akan pastikan dia adalah unsunforest. Kerana saya menganggap jeans modern adalah unsunforest. Begini macam ni lah tuan-tuan, jangan marah mereka yang main sunforest. Jin jantan adalah jin unsunforest. Jin betina dalam permainan jin adalah jin sunforest. Saya lebih suka memakai jin daripada kualiti jin jantan, iaitu unsunforest. Terutama apabila bermain dengan Ozi yang tinggi, kita bermain dengan jin jantan sejati pula. Dahlah Ozinya tebal untuk permainan para jantan jin. Kemudian dia datangkan pula dengan Ozi yang tebal, melengkapkan lagi kejantanan jins. Dan kemudian dia mestilah datang dengan warna biru penuh, bagi melengkapkan lagi kecantikan dan ketampanan jantan jins. Itu dia beza dia kenapa saya bermain dengan unsunforest. So saya jelaskan juga dengan saudara, bila saudara mula bermain dengan Ozi yang tebal di bawah kategori unsunforest, saudara harus faham bahawa kejantanan jins itu memberi beberapa benda yang saudara perlu tangani dengan baik.
Pertama adalah kerana sedikit isu tentang warna tu bagi saya sedikit. Yang kedua adalah kerasnya kain. Yang ketiga, mengawal supaya saudara tidak menjejaskan jin itu dengan membuat alter yang tidak perlu. Kerana slim tapered biasanya datang dengan cutting yang untuk mengelakkan orang membuat alteration yang tidak perlu kepada seluar. Ini adalah design yang telah dibuat oleh best practice. Saya bukanlah Iwaya, pengasas Pure Blue Jeans yang kena menghabiskan setahun membuat eksperimen jin dan menanggung kegagalan dan kerugian yang besar. Apabila industri jeans moden berkembang pada tahun 2003 hingga 2006, di mana inilah zaman di mana jenama Samurai, Pure Blue Jeans, Japanese Blue Jeans semua keluar, brand-brand besar di Jepun yang hari ini menguasai pasaran jeans bagi kategori Ozian, warna-warnaan dan cutting-cuttingan ni. Garasi dan saya memilih untuk terjun saja ke dalam best practice. Cuma apa yang Garasi lakukan adalah memberi nilai tambah kepada jeans. Supaya pada jeans yang selama ini menjadi semangat yang saudara pegang adalah semangat dewa-dewa Jepun. Semangat yang ada pada jeans yang kita pegang adalah semangat yang menggambarkan binatang-binatang dan haiwan-haiwan yang kadang-kadang tidak relevan dengan kebudayaan kita. Kami tukar dengan mengangkat teks dan juga nilai dan temanya. Dengan sesuatu apabila saudara pegang jeans, semangat biru manusia itu ada. Biru semangat manusia itu ada. Dengan bagi keluaran 2021, kami melancarkan kenangkanlah Masjid Al-Aqsa, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Tahun depan kita akan datang lagi dengan tema yang baru. Kami cuba memindahkan jin tidak saja menjadi semangat fashion, tetapi dia juga menjadi semangat manusia yang menggambarkan pemakai jin itu mempunyai jiwa dan mempunyai fikiran ketika dia menggayakan jin keluaran Garasi. Okey? Ada soalan tak? Ya. Okey. Ini untuk orang berbadan besar. Lepas pada size 40 tu kita tak nak buat sebab kita tak keluarkan size 40. Jadi kita keluarkan 40 sebagai saiz yang paling besar dan 30 sebagai saiz yang paling kecil. 42 sebagai saiz yang paling besar. Dan 30 sebagai saiz yang paling kecil. Saya bagi saudara ini, saya pakai ini 34. 34 ni tapered berarti 34 dia akan datang dengan 24. Ni tapered fit dia sama je 24. Tapered fit ni dia samalah dengan slim fit. Dia cuma berubah apabila turun di bawah runcingan bawah. Di bahagian ini semua sama. Kalau saudara biasa pakai slim fit, saudara biasa pakai slim straight, dia bawa daripada sini turun ke lutut adalah sama. Cuma dia tunjuk runcing di bahagian bawah saja. Berarti tapered adalah runcing yang paling kecil. Tapi runcing tapered tak standard. Pure Blue Jeans bila mengeluarkan edisi kain bulu dia tu, nappy dia tu, bawah dia jauh lebih kecil. Bawah dia mencapai macam ni. Tetapi bagi edisi yang saya pilih mengikut cutting Samurai Special Samurai 15, 16, 17 dan 18 Ozi menggunakan cutting ni. Kerana inilah cutting yang juga digunakan oleh Big John, cutting yang digunakan oleh Samurai. Cuma Pure Blue Jeans saja bagi edisi kain nappy-nya dia mengeluarkan cutting tapered yang lebih ekstrim dengan kakinya lebih 1 inci kecil. Berarti saya pakai sekarang ni pinggang saya adalah 34. Ni 34 cawat saya adalah 24, peha saya adalah 24, lutut saya adalah 17 dan kaki saya adalah 16. Ini yang saya pakai sekarang di bawah slim tapered Big John. Dan ini jugalah slim tapered yang dipakai oleh Samurai 15, 16, 17 dan 18 Ozi, dan ini jugalah slim yang kita pakai dalam edisi Garasi. Itu saja saya boleh jawab, itu saja yang saya boleh jawab. Sebab slim tapered ni dia tak jadi isu bagi kalau orang saiz besar, berarti pehanya dibuka besar lah. Kalau datang 42, saya buka pehanya untuk sesuai orang saiz 42. Dia membesar ni mengikut saiz, dia besar struktural. Saya tak boleh nak sampaikan penuh ni saudara. Pertama tu lah saya katakan, satu kalau basic dia, sebab perjalanan main jin ni panjang. Saya nak boleh duduk sini cerita kat saudara pun selepas lebih dekat 30 tahun main jeans dan bermain jeans secara ekstrim selepas 16 tahun main jeans secara ekstrim, dan bermain jeans Jepun secara ekstrim pun dah masuk tahun ke-10 sebab start 2011 yang main barang Jepun ni. Cuma daripada banyak yang saya miliki untuk capai kepada ini pun jeans melalui revolusi. Ini saya bagi tahu kat saudara, dalam tempoh 2-3 tahun terakhir saja bentuk jeans ni datang dalam edisi jeans. Dulu semua kalau saudara main dalam edisi Evisu, Special 1, Special number 2, Special number 3, semua kena alter. Saya beli Momotaro, waktu Momotaro melancarkan 14.7, 14.5, belum lagi melangkah 15 pada tahun 2011, 2012, semua kena alter. Kerana pada waktu tu dia datang dengan loose fit lah, apa segala bentuk lah.
Tetapi apabila Jepun mula menyedari evolution gene ni pada tahun 2015-2016 ni, evolution gene telah sampai ke dalam orang nak pakai bentuk yang lebih slim. Maka keluarlah 3 bentuk slim. Iaitu slim fit, slim yang normal, slim tapered, slim tapi dia buka besar, bagi membolehkan orang mendapat ruang kakinya lebih lebar. Kemudian datang yang sekarang slim tapered, yang kakinya lebih runcing, runcing. Itu kes dia. Saya dah jawab soalan tak rasa-rasa? Dah jawab so berarti kalau saudara naik 36, dia buka pahanya lebih besar. Itu saya dah tunjuk dah dia punya masa hari malam pelancaran sebelum kita jual. Saya dah naikkan dia punya measurement chart. Dan kalau saudara nak sekarang senang je. Saudara pergi ke measurement chart measurement chart slim fit, slim tapered samurai. Masuk je measurement chart samurai slim tapered, saudara akan dapatlah ukuran dia. Cuma bezanya Jepun menggunakan cm. Saudara kena rajin ambil saiz saudara 42 tu, klik dia punya cm, pindah, pergi ke Google dan klik ke inci. So, saudara akan dapat ukuran bagaimana nak mengukur je dalam bentuk inci. Sebab saya tak hafal tu untuk semua saiz 30 hingga saiz 42, kedudukan cawat, paha dan semua saiz saya tak hafal. Untuk saiz saya 34, insyaAllah saya hafal. Okey? Tak adalah istilah beginner hardcore tu, saya ingat tak adalah. Itu term-term yang orang saya kata banyak pengetahuan jadi tak keruan tu. Tak ada istilah hardcore. Kita main semua benda berbatas-batas je lah. Tapi new beginner semua ada. Sebab saya cerita, saudara bila main kereta tak sebut pula hardcore kereta. Bila main motor tak sebut hardcore motor. Bila pergi masjid tak sebut hardcore masjid. Bila bersedekah tak sebut hardcore bersedekah. Bila beramal tak sebut hardcore beramal. Tak perlulah ada hardcore jin ni, tuan-tuan. Beginner ni pun saya tak sebut istilah beginner. Saya sebut istilah adalah mengenal 3 perkara dalam asas untuk bermain jin. Pertama yang mesti saudara kena pasti adalah potongan yang sesuai untuk saudara. Jin ni kalau saudara beli, banyak orang posting jin yang mahal, dia posting semua nampak buruk. Sebab dia menang beli, tunjuk kat orang dia ada jin mahal, tetapi dia jadi bahan jenaka kerana memakai barang yang mahal tetapi menjadikan tubuhnya kelihatan buruk. Jadi itu saya cerita, saya cakap dua terang, tuan-tuan. Banyakkan orang gayakan jin, disenyum dia orang kerana ternampak buruknya. Jangan sampai masuk dalam main jin ialah beli jin mahal, gaya-gayaan, posting-postingan tapi ditawa-tawaan kerana nampak buruk-burukan. Berarti kena dulu cutting dia. Apa cutting yang saudara? Jangan terjun masuk je hingga saudara tak tahu potongan yang saudara pakai adalah sesuai atau tidak. Jadi banyak tengok Google, tengok kedudukan saiz badan saudara, tengok dengan saiz luar tu macam mana orang gayakan. Satu, kena tahu potongan yang sesuai. Macam saya, tuan-tuan, saya tak boleh pakai relax fit. Saya hanya sesuai dengan slim tapered dan slim straight. Slim fit normal. Sebab slim fit dianggap sebagai slim yang normal. Slim straight ni pun saya beli pada hari yang saya nak pakai boot. Berarti kalau saya nak main boot saya yang betul-betul saya beli di bawah edisi ni, Sky High. Saya beli slim tapered 2-3 lai simpan. Saya beli slim straight 2-3 lai simpan kerana saya secara ekstrim juga memiliki beberapa boot tinggi high cut 877. Yang jarang. Kalau 10 pasang kasut ni dikeluarkan, 8 pasang orang pakai high cut je. 1 pasang orang beli low cut dan 1 pasang orang beli sky high. Berarti sangat kurang orang bermain boot red wing bagi kategori ni. Dan boot red wing kategori ni tak sesuai untuk saya pakai dengan slim tapered. Sebab dia memerlukan posisi ruang kaki seluar yang lebih besar untuk menampung ketinggian leather ni. Kalau saya pakai pula dengan pekos, saudara, ni saya kumpul saya main pekos, saya memerlukan lagi slim straight. Sebab slim straight dia turun lebih besar. Berarti kalau saya pakai slim ni, boot ni akan menyebabkan kaki seluar saya jadi penuh. Bila saya berjalan rata-rata, tuan-tuan, jadi macam kartun. Di mana kaki seluar yang turun dekat sini akan menyebabkan boot ni mengepit dan kaki seluar tu jadi mengembang. Jadi buruk tak sangka. Maka saya beli juga beberapa helai slim straight untuk saya simpan, kerana slim straight dia akan jatuh kaki dia lebih kurang dalam 18 ataupun 17 inci. Berarti kaki seluar tu akan jatuh pada straight begini. Berarti kedudukan boot tinggi yang saya pakai ni tidak akan menampakkan di bahagian kaki seluar saya membesar dan bergelembung, selekeh. Itu beza dia untuk saya beritahu. Pertama, kenali cutting yang saudara nak pakai. Yang kedua, bila saudara jadi beginner, buang duit pada harga yang berbaloi. Saya bukanlah nak suruh beli barang garasi. Kenapa garasi keluarkan OZ yang tinggi? Kita tak main dengan 14. Satu, saya tak mau kacau pasaran, yang di mana rakan-rakan telah meneroka pasaran 14, pasaran 15 ni. Kawan-kawan dah teroka. Saya tak nak masuk pasaran sebagai bad boy. Saya want to be fair to everybody.
Saya masuk ke dalam pasaran adalah untuk memastikan kita mengeluarkan, kita dikaitkan dengan jenama berkain tebal. Maksudnya refer garasi kita bercakap 18 ke atas. Bawa 21. InsyaAllah akan datang 23. Satu. Saya beritahu saudara, kenali kenapa saya keluarkan. Yang kedua tuan-tuan, oleh kerana Ozi sekarang harganya sangat mahal. Berarti saudara kena bayar RM1,000 ke atas. 1,200, 1,300. Semalam saya baru je bercakap mengenai bagaimana saya kecewa dengan Pure Blue Jean. Yang saya takrifkan seluar tu sepatutnya berharga RM800 je. Tapi dijual di pasaran dengan harga RM1,600. Mengelirukan kerana kalau dibandingkan dengan kain nepi dan kainnya yang ada sekarang ni, Pure Blue Jean saya telah mengandaikan. Pure Blue Jean telah mengeluarkan jenama dia 17 Ozi tu sebagai overpriced. Kerana kain dye dan juga kualiti dan juga fashionnya tidak mencapai untuk kita meletakkan dia sebagai seluar yang berharga RM1,600 apabila kita beli dalam pasaran online. Jadi garasi cuba keluarkan harga RM600 untuk saudara bermain dengan 18 Ozi. Kedua, yang kita ajar adalah kalau saudara nak expose diri saudara, expose lah kepada harga yang saudara rasa tak menyesal untuk beli. Saya pun nak jual lah tu, saya tak boleh tahan nak tengok kekecewaan saya pada kain Pure Blue Jean 17 Ozi chin bag. Keluaran Pure Blue Jean tu anggap saya sebagai harga yang betul-betul menggambarkan kegagalan jenama tersebut, mengekalkan reputasi dia setelah dia melancarkan kaki Shibu yang berkualiti tinggi dan dia melancarkan nepi dia tu. Yang ketiga saudara, saya beritahu pada saudara, bila saudara pakai barang yang 600-700 tu, saudara rasa itulah tempat saudara bereksperimen. Saudara nak lenjan, saudara nak apa, saudara mula dulu dengan kain garasi sebagai kain beginner. Lepas dapat selai pakai, saudara dah tahu cara mengendalinya, barulah saudara membeli dalam lig yang tertinggi. Kerana lig tinggi ni sekarang ni semuanya jual secara online. Saudara dah kenal, barulah saudara boleh beli di online dan saudara tahu. Saudara kena ingat tuan-tuan, ramai orang yang order di online tak sedar, bila sampai seluarnya lebih ketat, seluarnya lebih apa, seluarnya lebih apa. Berarti bila saudara betul-betul sharp tahu, barulah saudara boleh membeli. Saudara dah nak jadi orang yang hardcore lah yang saya sebut dalam istilah ni. Nak membeli se-ekstrim 3 lay seluar sebulan, bagi kategori jenama kelas A di Japan, tu dipanggil hardcore, 4 lay sebulan. Berarti saudara ada duit nak spend RM6,000 sebulan untuk jeans saja. Tu saya sebut hardcore lah. Sebab saya nak pergi ke game tu untuk belajar jeans pun saya tak mampu tuan-tuan. Saya hanya mampu membeli 2 ke 3 lay seluar baru je sebulan. Tu pun bukan kerana saya nak pakai sangat. Satu adalah saya pakai untuk gayakan supaya saudara dapat lihat barang yang dimainkan oleh keluaran terkini Japan. Yang kedua adalah saya belajar design dan saya belajar kain. Tu saya belajar design dan saya belajar kain. Maka saya invest. Dan saya hanya membeli daripada jenama yang dikenal sampai jenama yang tak kenal. Ni macam ni saya beritahu kat saudara kan. Jangan pelekehkan Big John. Kerana saudara ikut war and fu tu, yang kadang-kadang dia pun terjun beli brand-brand kerana dia pun ditipu oleh semangat brand. Tapi ini adalah keluaran daripada brand Big John. Dan saya menganggap sampai sekarang pun tuan-tuan, investment kat atas Big John tak pernah mengecewakan. Saya main Big John daripada kain 12 Ozi Repro. Saya main Big John yang sekarang 14 Ozi. Saya ada Big John 16 Ozi di bawah Big John special ni. Dan saya ada Big John 23 Ozi yang dipanggil sebagai Big John Rare yang dilancarkan oleh Big John. Apabila Big John memperkasakan keluaran jeansnya untuk bermain dengan rare-rarean ni dan juga bermain dengan Ozi-Ozian. Saya menganggap berbelanja Big John lebih berbaloi daripada saudara terjun kepada Oni Denim. Kerana saya menganggap Oni Denim juga adalah semangat jeans yang gagal. Walaupun menang dari segi kain selabinya, tetapi Oni Denim gagal dari segi aspirasi warna dan juga aspirasi eksperimental benda baru. Berarti saya anggap dia adalah copycat je, mengikut brand-brand Japan yang telah diterakir oleh jenama yang lebih besar. So itu advice saya kepada saudara. Sebelum saudara jadi hardcore adalah mula beginner tu untuk 3 perkara tu. Pertama, kenal design yang sesuai dengan saudara. Kemudian ambillah 18 Ozi yang macam saya kata, kami tawarkan dah 18 Ozi pada harga 600. Dah cukup murah dah tuan-tuan. Untuk membolehkan garasi menjadi eksperimental bagi mereka yang mula nak main jeans, mendapat kualiti jeans yang kainnya baik. 18 yang kami tawarkan adalah 18 yang saya dah tunjuk malam tu dah. Saya dah compare back to back 18 kami dengan 18 yang dikeluarkan oleh Samurai masa live tu. Dengan harga, Samurai menawarkan 18-nya pada harga 1,300 dan garasi menawarkan 18-nya pada harga RM600. Yang ketiga tu adalah barulah saudara belajar tentang maintenance. Sebab tu bila saudara beli, saudara jadi panik. Disebabkan debu, lepas tu saudara kelang kabut nak basuh.
Saya bagi tahu saudara secara masuk akalnya. Baju raya yang pertama saudara beli daripada Jekyll pun saudara tak basuh dulu baru pakai di pagi raya. Baju raya saudara beli daripada Jekyll pun saudara tak basuh dulu pakai. Tak jadi isu tentang membasuhnya dulu. Kita tak basuh. Kita pakai. Jadi janganlah timbulkan soalan-soalan yang saya rasa sebenarnya palatau-palatau jin ni mencipta lebih banyak mitos untuk menggambarkan dia orang tahu. Use it as simple as you can. Tetapi yang pentingnya adalah bukan pengetahuan untuk bercakap tentang jin, tetapi adalah keberanian untuk menggayakan jin. Cara nak belasah dan cara nak pakai. Itu yang sebenarnya bermain dengan semangat jin ni. Knowledge is nothing. The most important adalah you be a player. Anda menjadi pemain jin tu yang lebih penting tu. Knowledge sembang popek pun saya pun tak berapa gemar je. Sebab saya pun main secara ekstrim jins ni. Saya bermain secara ekstrim tuan-tuan. Tidak ada hari yang saya bercuti daripada garasi ni saya habiskan. Melainkan untuk 3 perkara. Pertama adalah menonton berita CNN. Yang kedua melihat video-video yang dimuat turun oleh YouTubers terbaik daripada seluruh dunia. Yang ketiga berada bersebelahan katil bersama anak saya 3-4 jam melayari seluruh pasaran jeans untuk melihat satu demi satu dan satu demi satu. Untuk membeli dan kemudian bawa datang pakai, tengok dan upkan. Saya ada senarai lagi dalam almari. Saya semalu tuan-tuan. Kalau setiap hari Senin saya posting dekat garasi tunjuk seluar yang saya beli. Dia tunjuk jadi macam riak lah pula. Tapi kadang-kadang saya post adalah seluar tu, kalau saya post berarti saya iktiraf seluar tu sebagai boleh dibeli. Cuma saya tak mau jadi marketing mengatakan okey siapa nak beli. Berarti seluar tu saya pakai, saya rasa okey win, saya rasa sesuai untuk dikongsikan. Maka saya kongsikan. Mana-mana seluar yang saya dah ambil, saya pakai, saya rasa okey ni tak payah promote lah. Saya diam je. Saya tak akan up. Kalau saya up, saya jadi macam gila post lah pula. Poser orang kata. Tapi saya beritahu pada saudara, ini adalah jenama yang tak pernah dibincangkan. Tapi untuk saya, selepas bagi kategori Big John ni, saya kategorikan jeans yang kedua terbaik selepas Ironheart. Secara overall, keluaran Big John adalah jeans kedua yang terbaik bagi pemain yang mencari kain-kainan dari segi Ozi-Ozian. Nombor 1 adalah Ironheart, nombor 2 adalah Big John. Cuma cutting saja. Saya pilih cutting samurai adalah kerana dia adalah best practice. Dari segi kainnya masih banyak boleh dibicarakan kekurangan kain samurai. Kecuali jahitan yang menggunakan sulaman benang perak, itu menjadikan samurai berada dalam liga jeans Jepun satu takah lebih tinggi daripada jenama-jenama yang lain. Okey?